بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Terus kita ingin mendalami kepada surah Fatir selepas kita meraihkan, kita melihat beberapa ayat daripada surah Al-Isra pada hari semalam. Kita meraihkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dan pada hari ini kita meneruskan halaman 438 pada surah Fatir bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Al-Fadhil Safas. Alhamdulillah. Tahniah Safas. Alhamdulillah. Begitu bersemangat. Masya-Allah. Dan juga begitu menarik perkongsian malam tadi dan juga semalam dalam My Quran Time dan juga apa tu? Kita suara dari langit apa tu? Rahsia langit. Peristiwa langit. Peristiwa langit. Peristiwa langit. Okey. Tahniah Safas. Mudah-mudahan dapat alhamdulillah. terus kita didik masyarakat tentang istiwa agung Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kita doalah Ustaz ya, sebenarnya hadiah daripada peristiwa itu, peristiwa Al-Isra itu adalah solat. Dan itulah perjuangan kita pada setiap hari ya, kerana solat ini adalah satu bantuan daripada Allah ya. Allah kata bahawa wasta'inu bis-sabri was-salah. Nak minta tolong dengan Allah ini dengan sabar, dan sabar puncaknya itu adalah pada solat. Biasa kita faham sabar dan solat. Tetapi sebenarnya wow di situ adalah wow yang menerangkan kepada sabar itu sendiri. Sebabnya di hujung itu Allah menyatakan perkara itu susah kecuali bagi orang yang rindu nak bertemu Allah, ataupun dalam ayat lain Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya, Allah tak cakap dengan orang yang solat, pasal orang yang betul-betul sabar itu dapat menunaikan solat ataupun mendirikan solat lima waktu. Jadi pada hari ini kita ingin mendalami bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Satu solat, satu Quran, dan dua perkara ini adalah suatu perkara yang tak dapat dipisahkan. Quran dan solat, solat dan Quran yang kita dah belajar pada halaman 437. Hari ini kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 438, iaitu pada ayat yang ke-31 hingga 35. Sinopsisnya, Al-Quran mengisahkan kitab-kitab terdahulu, 3 kategori pewaris Al-Quran dan ganjaran bagi orang yang beriman. Diteruskan pada ayat 36 hingga 38, balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, hal ehwal mereka, bagaimana diazab dan balasan terhadap kekufuran mereka itu sendiri. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca daripada ayat 31 hingga 35 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pada saat ini terus dipermudahkan Allah buat anak-anak kita yang hari ini bermula peperiksaan SPM bagi kertas-kertas yang selanjutnya. Hari ini bermula, moga-moga dilapangkan dada, dikurniakan ketenangan dan diberikan ilham menjawab dengan jawapan yang terbaik pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala, bi barakatil Quranil azim, dengan barakah Al-Quran yang kita lazimi setiap hari bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, rakan taulan kita yang berada di pantai timur, moga-moga terus dilindungi Allah, dikurniakan kekuatan, kemudahan, kesabaran
menghadapi ujian banjir. Mudah-mudahan selamat insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita nak mula bacaan kita pada hari ini ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-35. Sudah berada di akhir-akhir Ustaz Faz ya, surah Fatir ya, surah Fatir. masya-Allah. Jadi kita mula dulu bacaan kita ayat yang 31 hingga 35, bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi auhayna من الكتاب هو الحق مصدقا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 31 hingga 35 Ustaz, ya, menyambung kepada halaman 437 bagaimana Allah menyatakan tentang tiga amalan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tilawah kitab Allah, yang kedua mendirikan solat, dan juga infak ketika rahsia ataupun secara terang-terangan. Pada ayat 29 Allah akan berikan ganjaran bonus yang melimpah-limpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang al-Quran, kitab yang kita tilawah ini, Allah menyatakan pada ayat 31, wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq. Apa yang kita baca, yang diwahyukan daripada kitab itu adalah satu kebenaran, maksudnya satu kebenaran, dan bila ia adalah satu kebenaran, ia juga adalah satu tujuan. Ya, al-haq ini maksudnya kebenaran dan juga tujuan, purpose dalam bahasa Inggerisnya. Jadi dalam hidup kita ini, kalau kita mencari jawapan apakah tujuan hidup saya, tujuan hidup saya mestilah berdasarkan kebenaran yang ada daripada wahyu, daripada pencipta saya, daripada Tuhan. Itu, ya, kerana ada orang yang mencari-cari tujuan hidup, Ustaz, ya. Bila dia dah cari, mula-mula dia cari duit, lepas tu cari keluarga, cari itu, cari pangkat, tetapi dia masih lagi tidak puas. Kerana apa? Kerana dia tidak lagi mencapai tujuan dalam kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan al-Quran ini musaddiqal lima baina yadayh, dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, dan Allah ini pada hamba-hambanya amat mengetahui, amat melihat. Apa maksud amat mengetahui? Kitab dahulu, Ustaz, ya, dia punya asasnya iman sama sahaja daripada Taurat sampailah kepada kita, tetapi mungkin syariat berbeza-beza. Zaman dulu ghanimah tidak boleh diambil, ya, kalau harta rampasan, tetapi pada zaman Nabi boleh ambil. Syariat berbeza, ya, waktu solat kita pun berbeza. Kerana apa? Kerana Allah tahu, ya, ada satu yang sama, iaitu iman, tetapi kemampuan daripada umat kepada umat lain, jalan-jalannya itu Allah tahu bahawa ianya berbeza. Orang dahulu, Ustaz, ya, zaman Nabi Nuh itu sampai 950 tahun boleh hidup, ya. Berbanding dengan kita ni hidup 60 tahun tu kira masih dah okeylah tu, kan. Kalau dah sampai 100 tu kira ekstra, masya-Allah, dah bonus sangat dah. Dari segi binaan badan kita pun berbeza dengan badan orang-orang terdahulu. Jadi syariat ia pun berbeza, tetapi yang pastinya ialah Allah tahu dan Allah amat melihat apa yang berlaku. Baik. Kemudian al-Quran ini Allah nyatakan thumma, kemudian awrathnal kitab, kami wariskan kitab ini, allazi nastafaina min ibadina, dan kami pilih daripada hamba-hamba kami. Menarik, Ustaz, ya. Al-Quran ini Allah kata adalah waris, ya, Allah wariskan kepada generasi seterusnya, dan Allah kata allazi nastafaina. Perkataan istafa ini maksudnya pilih. Allah pilih dan Allah pilih dan Allah pilih. Ya, pilih itu tanpa sebab, ya, Allah nak pilih sahaja. Jadi bila kita dapat baca al-Quran ini, sebenarnya kita dapat warisan yang amat mahal, dan yang keduanya kita terpilih. Kadang-kadang ada orang dapat harta waris, Ustaz, ya. Ada 5 orang adik-beradik, sepatutnya dapat harta waris, tapi seorang ni tak terpilih. Pasal apa? Pasal dia duduk dekat curug mana entah, nak pergi ambil harta tu tak dapat Allah. Kan, ataupun adalah sebarang sebab akhirnya tak dapat. Jadi bila al-Quran ini sebagai satu waris yang Allah berikan, itu sebagai satu kemuliaan, dan bila ianya betul-betul sampai kepada kita, kita dapat baca, dapat berinteraksi dengannya, ini adalah sebagai satu kemuliaan, istafaina, yang dinyatakan dalam ayat ini. Tetapi Allah menyatakan bila dapat al-Quran ini ada 3 golongan, Ustaz, ya. Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang zalim li nafsih, iaitu dia walaupun baca Quran tetapi dia masih lagi berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak mengikut standard al-Quran. Ini kumpulan pertama. Yang kedua adalah kumpulan yang bila dapat al-Quran itu dia so-so, Ustaz, muqtasid. Dia ikut tak ikut, faham tak faham, ya, itu adalah kumpulan yang kedua. Tetapi kumpulan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, iaitu kumpulan yang bersegera kepada kebaikan. Jadi bila kita nampak perkara di sini, kita tahu bahawa, ya, satu, kita nampak sudut bahawa ada orang yang dengan Quran dia masih buat dosa. Tetapi cara pandang satu lagi ialah, walaupun berbuat dosa, kalau Quran sampai pada kita, ia adalah sebagai sumber khabar gembira kepada kita, Ustaz, ya, bahawa dalam al-Quran ini ada ayat-ayat yang memberi harapan kepada mereka yang zalim ataupun pernah berbuat dosa banyak.
ya. Jadi Quran bukan hanya untuk orang baik Ustaz. Betul. Itu mesej penting yang kita dapat daripada ayat 32. Quran bukan hanya orang yang nombor 3, sabiqum bil khairat, yang memang buat baik, solatnya bagus, dia memang anak ustaz, Allah, duduk di Mekah. Ya, ini kita bercakap tentang satu kumpulan. Tetapi Quran bukan sekadar kumpulan tersebut, kumpulan yang ada dosa, banyak buat dosa pada masa lampau. Betul. Quran tetap juga menjadi penawar. Dan kumpulan yang kedua, kumpulan yang 50-50, ya, dia kadang-kadang buat baik, kadang-kadang dia jugalah yang buat tak baiknya. Quran tetap juga menjadi satu waris dan juga terpilih, ya, kalau kita masih lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini jangan kita give up Ustaz, ya. Jangan give up kalau katakan saya ni ada buat dosa, saya ni ada kesilapan, ataupun saya ni taklah macam ustaz tersebut contohnya. Betul. Kan ustaz tu memanglah baik, dia bolehlah dengan Quran. Betul. Saya ni macam tak layak. Itu bukan kaedah kita berinteraksi dengan Al-Quran, kerana Allah mengiktiraf kumpulan yang kedua iaitu muqtasid. Tapi kita berazam, ya, kalau kita ada buat dosa, bila kita baca Al-Quran ini, kita nak jadi orang yang pertengahan. Orang pertengahan nak naik lagi seterusnya kepada sabiqum bil khairat biiznillah. Satu perkataan yang perlu kita beri perhatian, biiznillah, dikomentar oleh As-Sa'idi dalam tafsirnya Ustaz, ya. Dia cerita bahawa mengapa ada perkataan biiznillah dekat sabiqum bil khairat. Orang yang buat baik, dapat baca Quran banyak, dapat solat, dapat infak, apa sebagainya, kena ingat bukan kerana kekuatan amal kita. Masya-Allah. Itu semuanya, ya, tuan-tuan, ya, kita dapat bersama Quran time ini, saya dapat tadabbur Ustaz, ya, kita dapat membaca ini adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tertipu, ya, jangan sampai pula kita rasa macam saya ni hebat. Itu akan cancel out, akan membatalkan segala amalan yang kita lakukan. Zalika huwal fadlul kabir. Kita yakin bahawa sebenarnya semua ini adalah satu kurniaan yang besar daripada Allah SWT. It's okay kalau kita ada banyak kesilapan, teruskan bersama Al-Quran. Kalau kita rasa kita ni tengah-tengah, teruskan bersama Al-Quran, kerana kita mendapat hadiah besar Ustaz, ya. Dapat hadiah besar. Kalau kita rasa macam saya ni tak layak lah, tak naklah hadiah. Bukan macam tu kan. Kalau rasa macam saya ni tak layak, layakkan, ya, teruskan menggondol hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balasannya apa? Ayat 33 kita nak baca sekali lagi, ya, kesan daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Ayat 33 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah SWT sekalian. Betul lah, ini adalah hadiah agung, nikmat agung yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Ada seorang tadi Al-Fadhil Safas, Cik Penadia ataupun Yaya minta untuk doakan mak dia. Yang sebelum ni memang mengikuti My Quran Time bersama dengan mak, tapi mak kurang sihat, minta kita semua untuk doakan. Amin. Bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang bacaan kita daripada ayat yang ke-33 insya-Allah, Jom kita hargai nikmat hadiah daripada Allah SWT ni, Al-Quran. Kita gemakan bacaan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم
Surahul Azim, mereka akan mendapat syurga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang daripada emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Maksudnya ini ganjaran pada mereka. Mungkin kita tertanya-tanya, apa sal pula pakai gelang-gelang kan? Sebenarnya kalau kita zaman sekarang Ustaz orang lelaki pakai jam, jam mahal-mahal, dan kalau kita tengok kepada raja-raja ada yang pakai, walaupun lelaki pakai gelang-gelang emas apa sebagainya kan. Sebenarnya zaman sekarang ni pakai jam tu rasa macam kira mewah lah tu ya, tetapi sebenarnya ada lagi yang lebih mewah yang Allah berikan, Allah tawarkan apabila sampai di syurga nanti, daripada emas, daripada mutiara. Walibasuhum fiha harir. Maksudnya yang saya pakai sekarang ni bukan sutera ya, pasal sutera orang lelaki tak boleh pakai. Kalau nak sangat tunggu dekat akhirat ya. Satu, yang keduanya ialah apa, kalau nak pakai sutera, nak dapat pakaian yang indah begini, jangan pakai pakaian yang mewah di sini pada perkara yang haram. Dapatkan sumber-sumber yang halal, dapat baju, kalau baju begini maksudnya baju murah pun tak apa, yang penting halal. Kerana bila dah sampai di akhirat nanti Allah akan berikan walibasuhum fiha harir. Tapi kalau tidak, maka tak ada peluang lah Ustaz ya. Pasal apa? Pasal baju mahal, harga sampai 3,000 4,000, beli daripada apa? Rasuah tak boleh ya. Yang kita nak ingatkan kepada ahli keluarga kita, tak apalah pakai baju bandel pun tak apa Ustaz okay? Kalau katakan itu saja yang mampu dibeli, tetapi Allah ganjarkan kerana kita sabiqum bil khairat, mengikut kebaikan berdasarkan kepada al-Quran. Jadi kita lihat kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Waritha, iaitu mewarisi, 35 kali disebut di dalam al-Quran, dan inilah istilah yang digunakan pada ayat 32 ya, di mana Allah menyatakan al-Quran ataupun kitab ini adalah satu perkara yang diwariskan ya. Bila diwariskan ini, kita kena jaga elok-elok, dan bukan semua orang sebenarnya dapat waris ini. Ia adalah sebagai satu penghargaan, dan terus kita menjaganya, terus kita dihargai dengan menghargai Al-Quran. Kita akan tengok lagi apa perlu dibuat untuk menghargai Al-Quran ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah, bila cakap tentang Quran Ustaz ya, Quran menunjuk jalan ini, teringat peristiwa Isra Mi'raj Ustaz ya. Kepergian Sayyidatina Khadijah itu sebenarnya kalau dibanding dengan ayat 33 tadi, Sayyidatina Khadijah ni dia sebenarnya boleh nak pakai gelang sampai ke lengan. Ya, boleh je. Boleh sangat. Ya, boleh sangat. Betul. Tetapi di hujung hidupnya itu ya, di hujung Nabi pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Quran dan sunnah saja ya. Pasal apa? Pasal mereka baca ayat 33 ini dapat mutiara, emas, dapat sutera di syurga nanti. Jadi mereka let go. Subhanallah. Let go ataupun infakkan ya, emas, harta yang ada itu untuk perjuangan sabiqum bil khairat dengan al-Quran itu. Yang ini yang kita nak ambil Ustaz ya, peristiwa al-Isra itu. Nabi amat terkesan dengan kepergian Khadijah itu kerana yang backup selalu Nabi ialah Sayyidina Khadijah ya. Dan ini ayat ini amat memberi kesan lah Ustaz ya, dan kita doakan kita terus dapat bersama Al-Quran. Kita ikuti tajwid bersama Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak lihat seketika dalam ayat ataupun dalam halaman yang kita baca pada hari ini, apakah huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang kita nak kenal pasti. Tang mana kita baca tebal, tang mana kita baca nipis. Contoh kan, kita nak lihat sekejap, jom kita saksikan, iaitu menyempurnakan huruf tebal dan juga huruf nipis kan. Ayat yang ke-37 antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa hum yastarihuna fiha. Sadaqallahu azim. Kalimah dia wa hum yastarihuna fiha. Baik, kita kena perhatikan antaranya kalimah yastarihuna, masya-Allah kat situ. Yas contohnya ya lembut ataupun tipis. Ya jangan terkesan dengan sod tebal jadi yos. Yos bukan yos. Ya. Yas sod itu tebal. Yas kemudian ta, yang ini tebal. Jangan kita tentukan dengan ta. Wa hum yastarihu jadi ta. Tak nak. Wa hum yasta. Ta tebal ta. Kemudian ra yang baris bawah tipis. Yastari khu, jumpa pula huruf isti'la juga. Khuna kan, dan juga fiha tipis. Jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pada kalimah yastarikhuna. Sekali lagi 1 2 3 sama-sama dengan saya. Yastarikhuna. Masya-Allah. Jadi terima kasih kerana sama-sama menggemakan bersama-sama walaupun kami tak dengar, malaikat pasti dengar. Masya-Allah. Kat rumah tu subhanallah, dan selamat mencuba, selamat menyemak bacaan kita dengan guru-guru kita, wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star untuk kita sama-sama membaca. Itu sebenarnya yang Ustaz baca tadi itu mereka menjerit Ustaz ya, menjerit. Ya, nak sebutnya pun tadi kena berjaga-jaga ya, kerana perkara jeritan itu adalah satu perkara yang amat menakutkan sebenarnya, yang kita minta Allah ampunkan ataupun jauhkan kita daripada azab tersebut. Dan kita sudah membaca sebentar tadi sehingga ayat yang ke-35 ya, kita sudah lihat sedikit sampai ayat 33. Dalam syurga pada ayat 34, mereka yang masuk syurga itu cakap apa Ustaz? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Masya-Allah ya. Awal surah Fatir alhamdulillah, dan awal surah Fatihah juga alhamdulillah. Alhamdulillah makin banyak kita sebut Ustaz ya. Insya-Allah di syurga nanti, di akhirat nanti kita akan cakap alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Tapi kalau dekat dunia ini kurang cakap alhamdulillah pasal Fatihah kurang dibaca disebabkan mungkin tak berapa nak suka solat ya, kurang baca surah dalam al-Quran termasuk surah Fatir, maksudnya khuatir nanti tak dapatlah ya mengulang balik alhamdulillah ini di akhirat nanti. Jadi di syurga ini, mereka yang masuk syurga ini harapnya kita tuan-tuan ya, dia nyatakan apa? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan ya, habis ataupun Allah telah menghilangkan kesedihan semuanya daripada kita semua. Apa maksud kesedihan ini? Ibnu Abbas menyatakan kerana kesedihan kita khuatir kita masuk neraka Ustaz. Jadi bila dah sampai syurga kita kata alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Kalau ikutkan kepada pendapat daripada Qatadah, dia kata bahawa kerana kita sedih kerana kematian. Dalam hidup kita ni kan ada orang yang pergi, orang yang meninggal dalam hidup kita ni, sampai sana jumpa mak ayah anda semua jumpa. Subhanallah. Habis kesedihan kita ya. Kalau ikut kepada pendapat Muqatil, dia kata kerana tak tahu apa Allah nak balas kita. Yang kita baca Quran, solat ni Allah bagi apa nanti, kata nanti Allah tak terima. Sampai sana ya Allah. Semua huruf-huruf yang kita baca Ustaz, yang tuan-tuan baca, yang tengok setiap hari, cuba catat nota bersungguh-sungguh, Allah balas dengan syurga. Sampai situ alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Dan mengikut pendapat daripada Ikrimah, kerana dosa-dosa yang kita ada itu dia menyempitkan kita Ustaz ya. Sampai di akhirat nanti bila Allah ampunkan dan dapat syurga, kita kata alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Jadi perkataan ini amat mahal ya. Di hujung itu dinyatakan apa? Inna rabbana laghafurun syakur ya. Sesungguhnya betul lah Allah ni Maha Pengampun, Maha bersyukur. Kan tawaran Allah pada ayat 30, kalau siapa yang baca Quran, siapa yang dirikan solat, siapa yang infak, Allah cakap di hujung itu innahu ghafurun syakur. Jadi ini tawaran ni di dunia ni. Dah sampai di syurga nanti betul lah yang kita baca surah Fatih tu betul. Yang kita dengar kat Quran time tu betul. Ini diabadikan dengan perkataan inna rabbana laghafurun syakur. Allah memang ampunkan kita, Allah balas kita ni Ustaz ya. Allah balas kita ni buat sikit je baca Quran berapa minit je ya, tapi Allah bagi syurga. Kan subhanallah. Perkataan ayat 34 ini amat indah. Jadi kita nak baca sekali lagi ya, ayat 35, sambungan lagi ya, sambungan orang yang berada di syurga. Kemudian kita akan sambung bagaimana pula orang-orang yang diazab oleh Allah. Ayat 35 hingga ayat 38
surah Fatir bersama Baik, Ustaz terima Tarmizi. kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut tadi kita buat sikit Allah bagi banyak. Teringat Ustaz kongsikan semalam Isra wal Mi'raj, Betul, kan? Daripada 50 kepada 5, 5. tapi tetap dapat 50 ganjaran. Itulah maha kayanya, maha kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, beri hadiah kepada kita tapi tak nak beratkan kita. Kalau 50 memang hadiah, tapi alamak nak solat lagi, baru duduk sekejap nak solat lagi. Kan, tapi Allah bagi hadiah, kita happy, kita suka, kita gembira menerimanya, ganjaran pun sama seolah-olah 50 waktu. Subhanallah. Baik, jadi kita baca sambungan kita ayat 35 sehingga ayat yang ke-38. Tadi di awal kita dah baca dengan Tarannum Murattal Hijaz, kita sambung yang kedua ini dengan bacaan Murattal Sikah. Boleh insya-Allah, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 35 hingga 38 Ustaz ya, menyambung kepada apakah lagi yang berlaku apabila sampai di akhirat di daerah syurga ya. Kita menyambung sedikit daripada ayat 35, allazi ahallana daral muqamati min fadlih ya. Apabila sampai ke syurga itu, orang-orang ya, dengan kurniaannya menempatkan kami ke dalam tempat yang kekal di dalam syurga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ini adalah sambungan ya, bila dah cakap memang Allah ni betul-betul lah ya mengampunkan kami, dan Allah ni amat mensyukuri walaupun kita buat sikit, tapi Allah berikan balasan yang amat besar, iaitu dapat pakai macam raja Ustaz ya. Kalau kita rasa macam tak pernah
macam raja, macam sultan. Rupa-rupanya pada ayat 33 ni semua orang boleh jadi raja, sultan yang amat mewah bila sampai di akhirat nanti, bila kita jaga perkara yang halal mengikut kepada al-Quran. Sabiqum bil khairat. Baik. Di dalam ayat 35 ini dinyatakan ahallana daral muqamati min fadlih, ya. Allah telah menempatkan kita di darul muqamah. Itu nama lain bagi syurga Ustaz, ya. Darul muqamah. Apa maksudnya? Kerana tempat ini adalah tempat yang kekal. Subhanallah. Ya, yang iqamah, yang kekal, ya, tempat yang amat establish, istilahnya yang amat teguh. Mengapa? Kerana di dalam alam rahim kita 9 bulan Ustaz. Betul. 9 bulan, lepas tu pindah lagi ke alam dunia. Lepas alam dunia duduk kat rumah, lepas tu abah bawa pindah lagi. Lepas tu bila dah kahwin, pindah lagi rumah. Dah beli rumah, ingatkan bayar, ingatkan nak duduk, lepas tu 10 tahun dia dah habis bayar hutang, pindah lagi ke dalam kubur. Dah masuk dalam kubur, pindah lagi sampai ke akhirat. Dan sampai akhirat, tengoklah Ustaz, sama ada ke syurga yang kita doakan ataupun satu lagi tempat pada ayat yang ke seterusnya nanti. Kalau sampai ke syurga, maka kekal. Terus Ustaz. Ya, dia istilahnya apa? Biasa orang cakap leasehold kan, okey, ataupun freehold. Ini adalah forever hold. Subhanallah. Okey, yang Allah kurniakan pada siapa? Yang sentiasa mengambil pelajaran daripada al-Quran dan mengamalkannya. La yamassuna fiha nasab, ya, tidak ada kelelahan. Nasab ini maksudnya sampai kita tak boleh berdiri Ustaz. Kalau kita berdiri lama sangat dalam solat tu sampai dah sakit kaki tu, itu nasab. Masya-Allah. Saya taklah macam tu Ustaznya, solat pun pendek-pendek je kan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu sampai nasab, ya, sampai di akhirat nanti tak ada nasab dah. Betul. Tidak ada lagi kelelahan yang begitu. Wala yamassuna fiha lughub, ya, lesu ini maksudnya sampai kita rasa burn out, kita rasa ya Allah dah tak tahan dah. Apakah yang dimaksudkan nasab dan lughub ini? Kerana dia nak buat baik Ustaz, ya, baca Quran, dia nak solat, nak tolong orang, nak basuh baju, nak masak dekat rumah, nak cari nafkah sampai penat. Dan saya buat ini kerana apa? Kerana saya nak bersama dengan al-Quran. Quran suruh saya buat begini, saya buat begini. Maka di akhirat nanti kita rasa apa Ustaz? Berbaloi kita baca Quran, kita solat, penat juga. Tersengguk depan TV sekarang contohnya, ya. Berbaloi. Subhanallah. Ya? Ini perkataan yang amat penting. Kerana apa? Kerana bila kita dah buat kerja yang susah Ustaz, ya, tapi bila Allah balas, ya, dapat gaji yang besar, kita rasa amat bersemangat. Tetapi bagi orang yang kufur, apa yang berlaku pada ayat 36, ya, pada ayat 36, la yuqda alaihim fayamutu, ya, mereka ini tidak akan dimatikan Ustaz. Tidak akan dimatikan. Jadi perbincangan ulama mengapa tidak dimatikan, ya, dinyatakan oleh ulama di dalam tafsir Ibnu Atiyah. Dia kata mengapa tidak dimatikan? Kalau mati tak rasa apa dah Ustaz. Masya-Allah. Jadi azab akan diberikan, dan lepas habis kulit ditukar lagi kulit, habis dibakar kulit ditukar lagi kulit. Kalau katakan makan zakum itu perut itu hancur, ditukar lagi yang baru. Itu adalah apa yang berlaku. La yukhaffafu wala yukhaffafu anhum, tidak diringankan, malah makin lama makin berat. Orang masuk penjara, makin lama makin ringan Ustaz. Habis 10 tahun boleh keluar. Betul. Di akhirat nanti makin lama makin berat. Allahuakbar. Tidak diringankan. Azabiha kadzalika najzi kull kafur. Ini adalah balasan kepada orang yang kufur, orang yang tidak mensyukuri hadiah daripada Allah Ustaz, iaitu namanya Quran, solat dan juga infak. Ya, kita dah belajar sebelum ini pada ayat yang ke-29. Wahum yastarihuna. Ini Ustaz ajar tadi. Ya, mereka menjerit-jerit pada Tuhan, dan dia kata apa? Ya Tuhanku, na'mal salihan, akhrijna, keluarkan kami nak beramal soleh. Amal soleh ini kalau kita dah belajar pada ayat 29 paling kurang 3 Ustaz. Ya tuan-tuan sekalian. Yang pertama apa? Baca Quran. Ada yang kata alah amal soleh 3 ni jika kan. Allah bagi 3 dulu, buat dulu, ya. Daripada Quran itu dia akan menjelma menjadi pelbagai. Tapi asasnya itu dekat Quran, mendirikan solat dan juga infak. 3 perkara inilah yang didambakan oleh orang-orang yang berada di neraka. Dan dia kata apa? Dia kata ghairal ladzi kunna na'mal. Aku tak akan buat apa yang aku pernah buat dulu. Tak sembahyang, dulu tak baca Quran, dulu tak infak, ataupun infak tapi untuk buat benda jahat, aku tak buat dah. Menjerit di dalam al-Quran. Allah kata awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah memanjangkan umur kamu? Dah 60 tahun tak baca Quran lagi, 60 tahun tak baca, tak solat lagi. Berapa lama umur nak? Kan.
ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dah dapat tazkirah, mengapa kau tak fikir? Rasakan, ya, fama lizzalimin min nasir, tidak ada pertolongan lagi pada waktu itu. Jadi ini balasan, dahlah kena azab, lepas tu kena torture pula dari segi psikologi, ya, diungkit balik, umur dah 60 70 tahun, dah tua pun kamu masih lagi tak nak ambil kesempatan ini. Kalau bagi lagi entah kamu sama aja. Ini dirakamkan pada ayat 38. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita memahami sebenarnya Allah mengetahui niat kita, sama ada kita ni bersungguh-sungguh atau tidak. Moga-moga kitalah orang yang bersungguh bersama Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fah. Memang ada sahabat-sahabat kita sekarang ni di ruangan Facebook kongsikan betul. Nak mendapat, nak baca Quran tadi tu antara 3 amal soleh. Ada yang sedang masak kat dapur, ada yang sedang buat kerja, ada beratur dekat bank. Dan ada seorang sahabat kita antaranya Puan Siti Maryam Maksum dalam bas nak pergi ke Masjid Quba dekat Madinah, di Madinah sana, mengikuti juga ada ini bersama juga dengan Al-Quran. Moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat senantiasa bersama dengan Al-Quran. Amin ya Rabb. Ayat yang terakhir di halaman 438 kita nak ulang baca lagi sekali. Jom, kalau yang dalam bas gemakan dalam bas. dalam bas tu kita baca sama-sama ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ini adalah ayat 38, pendek saja Ustaz, ya, di mana menerangkan bahawa Allah mengetahui di bimak sakti, langit-langit yang ada, yang besar-besar, yang pelbagai perkara ini Allah tahu segala perkara. Dan Allah tahu juga apa yang ada pada hati kita. Kalau kita beramal Ustaz, ya, kalau katakan tolong kembalikan balik, Allah tahu. Kalau kamu kembali balik, ya, kamu tak beramal pun. Tetapi kita harapkan kalau kita diberikan panjang umur, sekarang ini diberikan peluang untuk bersama Al-Quran, dirikan solat dan juga infak, kita jangan bertangguh lagi, walau penat, walau lesu, tetapi kita tetap memburu kepada segala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa berlumba pada kebaikan apabila sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, sentiasa bersyukur walau ada kesedihan di dunia untuk menjadi ahli syurga. Yang ketiga, kita jika rasa lelah ataupun lesu, kuatkan semangat dan terus beramal untuk menuju daerah yang indah, syurga Darul Muqamah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, rezekikan kami untuk bersama dengan Al-Quran, membacanya, menelaahnya, mengamalkannya ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kumpulkan kami semua ya Allah di Darul Muqamah, syurgamu ya arhamar rahimin, dan jadikan ya Allah akhir hidup kami akhir hidup bersama dengan Al-Quran, akhir kalam kami la ilaha illallah, dan juga bersama dengan kalammu Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan mengabulkan doa kita agar kita terus berjuang bersama Al-Quran. Kita mengambil kesempatan untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang, ya, pada setiap hari, pada setiap minggu, setiap bulan, kerana kita tahu bahawa amalan infak ini adalah satu amalan lan
tabur, sebagaimana Allah ingatkan pada ayat 29 yang kita belajar. Ya, panggang ikan di Sungai Pusu, padam api tinggallah puntung, walau lelah walau lesu, jaga Quran pasti beruntung. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.